Tuan Ibrahim Tuan Man bidas Lim Guan Eng tidak perlu mengajar Menteri Pendidikan bekerja. Zaid Ibrahim menyifatkan teguran Tengku Zafrul sebagai pengecut. Fuad Zarkashi minta Perdana Menteri nilai semula prestasi Jemaah Menteri. Tiada keperluan letak jawatan Awan Kedah Pertahan Aiman Atirah. Isham Jalil nafi fitnah yang dilemparkan oleh Setiausaha Politik Zahid. Menteri Besar Johor buat lawatan mengejut, Pusat Akuatik Johor ditutup sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Seorang pemimpin PAS membidas tindakan pengerusi DAP Lim Guan Eng yang terus mempertikai keputusan Kementerian Pendidikan mengenai garis panduan sumbangan dana sekolah. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata tindakan Lim memberi amaran kepada Menteri Fadlina Siddiq supaya tidak berpendirian sama dengan PAS seolah-olah menunjukkan dasar ditetapkan DAP perlu diikuti kerajaan. Menerusi satu kenyataannya, Tuan Ibrahim mendakwa Lim Guan Eng sepatutnya menyokong tindakan Fadlina yang cuba menjauhkan minuman alkohol dalam kalangan murid sekolah. Beliau turut mendakwa Guan Eng juga gagal menguruskan ekonomi negara dengan baik semasa menjadi Menteri Kewangan ketika pentadbiran Pakatan Harapan dari 2018 hingga 2020. Semalam, Lim dilaporkan berkata kenyataan Fadlina berkait kutipan dana untuk sekolah vernacular agak keras dan memintanya menjadi Menteri Pendidikan untuk Kerajaan Perpaduan dan Rakyat, bukannya Menteri Pendidikan PAS. Kenyataan Tengku Zafrul yang menegur pemimpin tertentu dalam UMNO telah mendapat pujian daripada bekas Menteri Zaid Ibrahim. Bagaimanapun menurut Zaid, ucapan tersebut akan lebih bagus jika Tengku Zafrul berterus terang untuk menegur pemimpin tersebut tanpa berselindung. Zaid yang pernah menganggotai PKR dan DAP berkata Tengku Zafrul adalah sebahagian daripada tokoh tipikal dalam UMNO yang selalu mengelak daripada berterus terang semasa membuat kenyataan. Tambahnya lagi, pendekatan tersebut tidak lagi sesuai pada ketika ini dan menyifatkan ia adalah tanda pengecut dan tidak memberi apa-apa makna. Kemarin semasa merasmikan mesyuarat agung tahunan UMNO Tanjung di Georgetown, Tengku Zafrul memberitahu masih ada pemimpin dalam parti itu yang ketandusan idea kerana sibuk dengan agenda tidak berkaitan rakyat. Kata anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu lagi, ahli parti mesti menegur pemimpin terbabit untuk memastikan mereka kekal relevan dan kembali mendapat sokongan rakyat. Barisan anggota Kabinet Kerajaan Madani perlu menjadi teladan yang baik kepada rakyat dengan mengawal tingkah laku dan lisan masing-masing. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi berkata, gelagat anggota Kabinet sejak kebelakangan ini sering dikritik oleh warga maya membabitkan beberapa insiden. Tanpa merujuk atau memetik nama sesiapa, hantaran bekas Timbalan Menteri Pendidikan itu memberi beberapa contoh isu membabitkan pemimpin yang hangat diperkatakan kini. Antara isu yang diperkatakan adalah Menteri yang beragama Islam perlu menyemak majlis yang dihadiri sekiranya terdapat arak. Jangan menggunakan parkir orang kurang upaya dan mengelak memberi formula yang mengarut. Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu seterusnya meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lebih tegas menilai prestasi barisan Kabinet. Tiada keperluan untuk menggesa Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atirah Sabu meletak jawatan sebagai Ahli Parlimen Sepang dan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Awan. Ketua Awan Kedah Siti Balkis Hussein berkata kesaan tersebut adalah tidak berasas dan tidak mencerminkan realiti sebenar. Menurutnya, Aiman Atirah telah menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan integriti berbanding isu yang dibangkitkan hanya berdasarkan kekeliruan yang tidak disengajakan. Pada Sabtu, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik yang juga Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti Keadilan Rakyat menggesa Aiman Atirah meletakkan jawatan sebagai Ahli Parlimen Sepang dan Ketua Awan. Ia susulan kehadiran pemimpin itu pada majlis dianjurkan sebuah sekolah vernacular bagi tujuan mengumpul dana persekolahan yang turut membabitkan penajaan daripada syarikat Arab.
Mazli menyifatkan kehadiran Aiman Atirah pada majlis seumpama itu satu insiden memalukan dan menjatuhkan imej Parti Amanah Negara dan rakyat Parlimen Sepang yang memilihnya. Dalam pada itu, Siti Balkis turut kesal dengan dakwaan dilemparkan terhadap Aiman Atirah bahawa beliau terlibat dalam mempromosikan arak di sekolah. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Isham Jalil menafikan pelbagai tuduhan bersifat fitnah yang dibuat oleh Setiausaha Politik Timbalan Perdana Menteri Datuk Megat Zulkarnain Omardin terhadap beliau menerusi live TikTok baru-baru ini. Antara dakwaan tersebut, kononnya Isham telah meminta jawatan pengerusi RISDA atau pengerusi Felkra kepada Presiden UMNO selepas UMNO menjadi kerajaan dan akibat tidak dapat jawatan itu mendorong Isham menyerang kerajaan. Isham juga dituduh memilih dan merayu kepada Presiden UMNO untuk bertanding di Shah Alam pada PRU 15 dan bersetuju untuk bekerjasama dengan DAP dalam pilihan raya semasa masih berada dalam Majlis Tertinggi UMNO. Menjawab tuduhan yang dilemparkan terhadapnya, Isham berkata kepada Megat Zulkarnain bahawa apa yang dikatakan tersebut adalah fitnah. Isham mendakwa memandangkan sebahagian daripada kenyataan-kenyataannya adalah kenyataan politik serta sebahagian lagi adalah berbaur fitnah, maka Megat boleh diambil tindakan undang-undang. Insiden 19 pelajar mengalami pelbagai gejala kesihatan selepas terlibat dalam aktiviti di kolam renang dan kolam terjun Pusat Akuatik Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB Arena Lakin pada Selasa lalu menarik perhatian Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi yang melakukan lawatan mengejut ke pusat berkenaan dan kelihatan terperanjat serta berang apabila melihat keadaan kedua-dua kolam itu yang tidak dijaga serta diselenggara dengan baik. Katanya kepada pemberita, Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ telah mengambil sampel air di kedua-dua kolam yang digunakan untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi membuat penilaian untuk melihat sama ada ia memberi kesan langsung kepada pelajar terbabit. Katanya lagi, sementara menunggu keputusan sampel air tersebut, pusat akuatik tersebut akan ditutup buat sementara waktu. Terdahulu, 19 pelajar berkenaan yang menerima rawatan di Sultanah Aminah mengalami muntah-muntah, demam, kulit gatal selepas terlibat dengan aktiviti di pusat berkenaan. Tinjauan di pusat itu mendapati lantai serta dinding kolam berwarna kuning seakan berkarat dan di platform papan anjal pula kotor dan terdapat bangkai cicak. Mengulas lanjut, On Hafiz mahu infrastruktur yang berkarat itu perlu dibersih dan dibaiki secepat mungkin. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti pengembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.